yang sesuai untuk trade. Boleh? Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana sudi tune in ke segmen Tanya Dr. Forex episod yang ke-26. Terima kasih. Jadi mungkin ada penonton di luar sana yang sedikit terkejut kenapa Boboy CTC pada hari ini. Mungkin selalunya DJ Pak Su ke? Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, DJ Pak Su akan bercuti selama 1 minggu. Jadi sepanjang minggu ini sehinggalah ke Raya Haji nanti, saya yang akan menjadi host anda, host pengganti. Dan jangan risau, DJ Pak Su akan kembali pada minggu hadapan. Jadi seperti orang kata macam PKP lah cikgu kan, kita Boboy CTC dan Dr. Forex kembali bergabung. Baru nak cakap kembali bergabung. Okey, jadi seperti biasa sebelum kita mula, eloklah saya memberikan sedikit mukadimah mengenai CTC FM. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin baru sahaja first time tune in, mungkin baru first time tahu apa itu CTC FM, kami merupakan satu platform di mana kami menyediakan konten-konten mengenai forex dalam bentuk news, education dan entertainment secara percuma. Tuan-tuan dan puan-puan boleh akses konten-konten ini di Facebook kami, website kami, YouTube kami, Telegram channel kami. Memang kami bagi semua secara percuma. Jadi make sure tuan-tuan dan puan-puan like, follow, subscribe. Memang semua kami berikan secara percuma khas kepada anda, komuniti pedagang tanah air. Jadi Tanya Dr. Forex ni merupakan satu segmen di mana kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut Kau makan apa tadi Boboy? Cuba cerita kat cikgu. Sorry tak maaf tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya minum air banyak sangat. Jadi kita membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik Elite Wave yang dikelolakan sendiri oleh Dr. Forex atau Cikgu No Name. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada yang nak belajar apa itu Elite Wave, macam mana nak trade menggunakan Elite Wave, bolehlah tonton episod-episod lepas kami yang available all the time dekat Facebook CTC FM ataupun YouTube CTC FM. Bolehlah pergi ke YouTube kami, subscribe, like dan share. Support kami kerana kami menyediakan kandungan-kandungan eksklusif ini secara percuma. Dan juga kami di CTC mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk follow SOP yang telah dikeluarkan oleh KKM dan MKN mengenai COVID-19. Seperti yang kita tahu, kita sudah pun kembali naik bilangan kes kita dan dikatakan predict mungkin kembali ke 3 digit, which is sangat scary. Memang kita tak nak. Saya pun tak nak PKP semula, tak nak live dari rumah. Kita nak live dari kualiti yang terbaik di konti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pakai face mask, jaga social distancing, use hand sanitizer. Alright, jadi itu saja mukadimah daripada saya. Jadi kita bersama dengan Dr. Forex. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Boboy CTC, apa khabar? Khabar baik cikgu. Cikgu macam mana minggu lepas? Okey semua? Dari segi apa? Dari segi trading plan, dari segi masa-masa bersama dengan keluarga, okey everything? So far alhamdulillah sehingga ke minggu ni semuanya dipermudahkan. Okey, cuma untuk malam ni saya sedikit keletihan. So minta maaf mungkin nanti saya nampak saya termenguap ke apa ke kan. Saya minta maaf dahulu sebab saya totally exhausted sebab dari pagi tadi saya bukan dari lepas Zohor tadi saya dah ada di Cyberjaya. Oh, dekat Cyberjaya. Saya dah ada Cyberjaya, saya ada sedikit kerja. So saya terus stay sampai ke malam lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, adakah kualiti audio okey? Kalau tak okey boleh komen. Saya akan cuba dapatkan audio level yang mantap dan memberikan anda kualiti yang terbaik. Jadi sebelum kita mulakan analisa, sebelum kita tengok cikgu counting, sebelum kita tengok pair, satu soalan yang saya nak berikan kepada cikgu, sebabkan sekarang orang kata trend lah, ramai ataupun banyak broker menyediakan tools copy trade. Dan rakan-rakan saya yang baru start nak trade, diorang macam orang kata malas nak dalami, malas nak kira, malas nak analyse. Diorang lebih memilih kepada copy trade. Jadi cikgu rasa adakah ini satu amalan praktis yang bagus? Apakah pendapat cikgu mengenai copy trade? Tadi pun saya ada berbincang, bukan berkenaan dengan copy trade tapi berkenaan dengan peratus trader dengan investor.
So bila kita sebut malas tu, itu adalah konsep investor. So dia tak nak tahu I see. analisis, tarik fibo, wave apa, teknik apa, dia tak nak tahu. At the end dia tahu dia nak untung. Betul tak? Betul. So jenis-jenis golongan investor ni sebenarnya ramai daripada trader. Okay. Sebab majoriti, contoh trader, majoritinya berapa persen yang mampu untuk jadi FTT? Saya tanya Boboy sekarang. Berapa persen agaknya Boboy yang mampu jadi FTT? Saya rasa kalau saya punya pendapat less than 20%. Okey, kalau less than 20%, 80% tu pergi ke mana? Dia punya sifat, kita ni Malaysia ni, kita ni berdarah pahlawan tahu. Kita ni seorang fighter. So even kita tak pandai trade, kita mesti suka cari investment ataupun copy trade yang di mana menawarkan percentage per month. Okay, that's why kalau kita tengok history daripada dulu sampai sekarang, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, berdasarkan investment punya skim ni, berapa ramai rakyat Malaysia yang terjebak. Betul. So that's why copy trade ni pun kita bukan nak cakap dia satu skim yang menipu, bukan. Cuma dari segi mentality rakyat kita ni, dia memudahkan. Contoh macam Boboy lah. Boboy kalau trade boleh jana $1,000 sebulan, Kalau follow contoh kalau follow copy trade tu mungkin $500 atau $600. Tapi perbezaannya, Boboy hanya goyang kaki. Apa dia? Goyang kaki saja, tak perlu trade. So ada trader yang suka ke arah itu sebab dia sibuk dengan kerja hakiki. Dia tak sempat dia nak trade. Masa musim PKP, ramai yang duduk kat rumah semua kan, waktu tu lah dia orang boleh trade. Mungkin ada yang jana income sampai $10,000, ada yang rugi, tapi itu ketika full time. Betul. So bila dia kembali bekerja, kerja hakiki, so benda tu pembahagian masa, ada setengah trader tu tak boleh nak bagi fokus untuk trade. So that's why lah, bila ada copy trade yang dia orang akan masuk. Pada saya copy trade ni nak cakap tak bagus tu bagus. Sebab copy trade ni dia ada banyak jenis, Boboy. Satu low risk, medium risk, high risk. Sebenarnya medium risk, high risk ni sama je, risk tinggi. Low risk ni of course kalau kita cakap tentang low risk, dia punya return pun adalah sedikit. So bila sedikit dia bergantung kepada trader tu juga, sama ada dia nak secure dia punya modal, ataupun dia lebih gemar kepada high risk punya copy trade, di mana bila dia deposit contoh $100 hingga $300, dia sudah bersedia untuk kehilangan modal tersebut. So pendapat saya memang tak ada masalah. Dia terpulang kepada individu. Setiap trader tu dia mempunyai preferences, mentality yang berbeza. Macam saya pun, kalau contoh Boboy boleh jana 20% sebulan, saya trade juga. Saya boleh bagi Boboy, saya follow Boboy sebab konsep di situ. Saya trade, saya making money myself lah. Kalau Boboy yang trade, saya goyang kaki je. At the end, ujung bulan saya tahu, saya petik jari, buat sini Boboy 20%. Macam tu, So ramai di kalangan kita boleh panggil ni sebagai satu konsep diversify income. I see. Contohnya sebagai satu contoh lagi selain pada copy trade, kita seorang trader, dalam masa yang sama kita follow copy trade A, B, C, robot, semua tu. Itu semua konsep dia adalah diversify income, di mana kita cuba untuk grow kita punya income based kepada certain produk yang kita pilih. I see. So dari situ ada yang negatif, ada yang rugi. So at the end nanti, of course,
kita kena study dulu. At the end nanti kalau kita trade sendiri lebih tinggi daripada ni, so buat apa nak labur ke beberapa produk yang lain, kan? Unless at the end nanti, ini of course kita boleh cakap tentang consistency, sustain. So kalau benda ni betul-betul, contoh ada robot yang boleh of course kita bercakap tentang robot, ada ketikanya dia akan MC. Okay, tapi sebelum dia MC, dia sudah jana beberapa ribu USD, kan? So why not kita labur? Adakah saya faham dengan poin cikgu tadi, saya terima. Adakah cikgu mempunyai pengalaman atau cikgu sendiri involved dalam copy trading? Saya ada pengalaman, dan sekarang ni pun saya ada handle copy trade VIP punya, dan sekarang ni saya cuba untuk high risk punya copy trade, di mana siapa yang nak masuk tu kena tahu yang risiko dia. Dia kena tahu yang kami tak janjikan bulan dan bintang. You masuk hari ni, besok you boleh hilang semua. So you tak nak, okay, janganlah masuk. Saya beritahu betul-betul jangan masuk, sebab ini adalah high risk punya setup, bukan low risk. Sebab pertama kita kena make sure investor ataupun klien ni faham konsep high risk punya copy trade. Kalau low risk, okay, contoh saya beritahu low risk, okay, kemudian jadi pada high risk, yang ni akan bagi saya memang cukup membebankan klien. Sebab yelah, nama pun low risk, tiba-tiba je, faham tak konsep high risk macam mana, Boboy? Faham. Dia lot besar. Lot besar, stop loss 600 pip, 800 pip. Ini bukan low risk, ini high risk, kan? So kita kena jelaskan kepada klien. So mana-mana kawan-kawan trader yang dia buat copy trade, of course dia akan jelaskan dahulu produk dia macam mana. Okey cikgu, memang satu Boboy nak join ke copy trade high risk? Tak mahal Boboy, $300. Okey, macam menarik cikgu, nanti habis segmen kita sembang lain. Okay, jadi saya rasa itu satu session yang cukup padat dengan informasi dan ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mungkin yang baru tahu atau nak try copy trade ni, bolehlah renung-renungkan dahulu sedikit sebanyak apa yang dikongsikan oleh Dr. Forex sebentar tadi. Okey, baiklah. Kita ada ramai yang telah sertai kita pada malam ini. Kita ada Afiq Kifi, kita ada Prapto Udi Nugoro, kita ada Brozak, kita ada Fikri Sharif WTC, Asyik Muhammad Hafiz. Selamat datang, terima kasih kerana tune in ke segmen kita pada malam ini. Jangan lupa untuk like dan share supaya kita dapat berkongsikan dengan lebih ramai lagi orang di luar sana mengenai ilmu yang dikongsikan pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput Dr. Forex untuk mulakan sesi analisa kita pada malam ini. Silakan cikgu. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar-pendengar setia CTC FM. Okay, so malam ni kita nak bercakap tentang pair apa. Of course, sekali yang menjadi tumpuan ramai adalah pair besi kuning. Kalau kita perasan daripada next week, sebelum next week tu, besi kuning dia masih meneruskan pendakian non-stop. Betul. Okay, pagi tadi kawan saya ajak jom sell, saya cakap tak nak. Okay, waktu tu 1921 Boy. Dekat 1921. 21. Tak. 1913. Tak nak. Lepas tu dia naik lagi 100 speed. Dia ajak lagi jom sell, saya cakap tak nak. Kan. Lepas tu naik lagi. Naik jadi 1933. Lepas tu saya buat kerja sekejap, tengok balik, dah jatuh. Dia dah naik spike 100 pip dalam, saya tak tahu 5 minit ke, 1944. Lepas tu dia turun balik. Dia main kat sekitar situ, kan. So sebenarnya kenapa kenaikan gold ni kita boleh ramal sebelum berlaku. Kalau Boboy, yelah, Boboy sentiasa ada setiap minggu. Saya dah beritahu kan, gold ni dia dalam fasa apa Boboy? Dalam impulsive wave. Okay, so impulsive wave ni dia umpama satu kereta api yang tengah laju, kereta yang tengah laju, kan. Kau tiba-tiba member tadi dia ajak jom lompat depan kereta. So kita nak buat tak? Itu konsep wave ni, di mana bila kita nampak ini adalah satu kereta yang tengah laju, kita duk nak lompat depan kereta, kita nak baring depan dia, kita nak tahan, kita nak pasang
pukat ke apa ke, semuanya membahayakan kita punya trading. Okay, sebab okay, kita boleh zoom ke chart. Okay, alright. Okay. Kita pergi ke time frame yang besar dahulu. So kalau perasan yang time frame yang kat time frame besar ni, kita boleh nampak kiraan ni boy, saya tak pernah tukar selepas PKP, sebelum PKP. Okay. So saya tak pernah tukar, masih diguna pakai sehingga sekarang lah. Okay, kalau kita perasan dan kita boleh tengok, ini kenaikan wave 1, 2 dan ini adalah wave 3, wave 4 dan ini final wave 5 sebelum dia meneruskan bukan kenaikan sebelum dia meneruskan tujuan untuk kembali mode retracement. So kalau kita zoom in lagi, ini wave-wave kecil yang saya lukis 2-3 minggu yang lepas. So kalau kita tengok, zoom in lagi di time frame hour 1, kita boleh nampak, okay, kita boleh nampak ini pembentukan impulsive wave yang masih berlaku. Cycle impulsive wave masih belum habis. Okay, so kalau menggunakan konsep Elliott wave, bila kita nampak sesuatu impulsive wave yang telah berlaku, maksud yang telah berlaku berdasarkan past history, okay, kita hanya menunggu buy dip, terutama di kawasan wave 2 ataupun wave 4. So kalau kita nampak kat sini, ini wave 4, sini wave 2. Dekat kawasan, dekat zone ni pun saya ada inform dahulu yang possibility wave 5 ni masih belum habis. Okay, so selagi kita tak nampak confirmation turun, so selagi itulah, malam tadi member saya ajak lagi, ajak sell lagi. No name, jom kita sell gold. Saya cakap saya tak nak, kan? Saya macam tahu je siapa member tu. Saya cakap saya tak nak. So biar dulu, biar. Kenapa? Sebab kita tak tahu, mungkin dia boleh pergi 1950 ataupun 2000. So kita biar dulu, kita tunggu dulu wave. Kalau mengikut selepas wave 5, okay, dia akan ada wave ABC. So kita tunggu at least ada 5 wave down. Okay, 5 wave down, lepas tu dia naik 3 wave up at least, ataupun tadi 3 wave down, 3 wave ke bawah sebelum kita sell. Maksudnya kita tunggu setup 335 atau 535, di mana at least dia dah turun 3 wave, dia naik tu, kita tunggu lagi 3 wave, kemudian kita akan sell di wave B. Okay, itu lagi selamat daripada kita yang mengandaikan ini dah tinggi, ini dah tinggi, ini dah tinggi. Konsep-konsep tinggi ni dia tak wujud dalam Elliott wave selagi impulsive wave tu belum habis. Weh, makin pandai sekarang boy. Jangan macam tu. Kan? Kalau 1950 tu cikgu, adakah sebab big round number boleh consider? Dalam Elliott wave tak ada istilah big round number juga. Number genap ataupun number ganjil dia akan turn. Tak ada. Selagi dia masih mode impulsif, macam contoh senang cerita, kalau hari tu dia naik je, tak tentu lagi dia nak turun boy. Betul. Hari ni dia naik je kan. Kalau tengok sekarang ni 450 pip, tak ada, diturun sikit je kan. So kalau contohlah, kalau saya sell tadi, naik sell, dia turun sikit tu, tak garanti saya overall profit lagi. Terciduk ke? So terciduk. Hari ni kita MC, tapi pastikan MC tu jangan
semua modal kita lah. Okay, so kenapa Boboy ni naik? Boboy ni naik pula Boboy. Kenapa Go ni naik Boboy? Naik berat badan ke cikgu? Kalau dari segi fundamental. Kalau dari segi naik cikgu, fundamental. Fundamental. Cikgu, first time cikgu tanya pasal fundamental ni. Saya tanya Boboy, saya tak tahu. Sebab tu saya tanya. Sebab Boboy kan selalu ikuti ceramah ataupun bicara fundamental by Cikgu Yun. So mungkin ada sedikit explanation. Kalau dari segi explanation, apa yang saya sedikit sebanyak ilmu saya lah, mungkin US akan mendapat stimulus package yang kedua. Jadi ada kuasa membeli di situ, di mana lebih banyak US dollar akan diprint. Jadi orang akan mempunyai kuasa membeli sebab mereka mempunyai US dollar. Itu yang saya faham lah. Siapalah saya. Okay, so besok kita kena beli rantai emas lah ke macam mana? Biar dulu cikgu. Okay, so kalau mengikut analisis di weekly ataupun daily, kita boleh nampak dia telah memecahkan top pada tahun 2011. Betul. 11. Okay, pada tahun 2011. Ini saya rasa waktu ni tak ramai yang masih trade. Maksudnya ini zaman-zaman goal paling top ni. Saya pernah, kalau perasan, saya pernah cerita dan inilah ceritaku. Ada 3 trader ni, satu group dia buy kat 18.45 non-stop turun, lepas tu dia buy kat atas ni. Okay, so bayangkan dia buy, dia tak naik dah lepas tu. Dia tak naik. Okay, di berapa tahun dia ambil masa turun ni. So itu konsep yellow wave. Cuba tengok bear market dia ambil masa lebih kurang 4 tahun untuk complete ABC. So kenaikan dia ni pun, ini daripada 2007 ni, ada lagi sebelum ni. So dia mengambil masa yang lama. So that's why gold, kalau kita tengok daripada bulan 5 tahun lepas, okay, waktu tu di sini, di sekitar 12 something, 1260, 1250. So kita tak perlu maksud saya dalam konsep yellow wave, benda ni memang dia akan berlaku, terutama ketika dia berada di dalam impulsive wave. So dia naik turun tu normal, tapi dia still akan meneruskan pendakian untuk completekan full cycle yang wajib ada di dalam cycle impulsive wave, iaitu 5 wave. So 5 wave up. Okay, so sedikit sebanyak saya dah terangkan tentang gold. So mungkin Boboy boleh check ada pertanyaan ke tentang pair-pair yang lain. Sementara tu, okay, baiklah kita pergi ke ruangan komen. Setakat ni saya rasa tiada soalan. Kebanyakannya mereka hanya memberikan greeting. Zainal Zainab katanya Assalamualaikum Cikgu Nunim dan Boboy. Waalaikumsalam. Muhammad Izzat Saad. Terima kasih kepada mereka yang sertai pada malam ini. Terima kasih kerana menonton. Minta tuan-tuan dan puan-puan tolong sharekan, like page CTC FM, share supaya lebih ramai lagi dapat menonton segmen kita pada malam ini. Dan seingat saya, okay, bukan seingat lah, saya rasa cikgu masih lagi memegang janji kalau view kita sampai 180, cikgu akan share tips macam mana cara-cara nak grow account. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan share, kita mempunyai probability yang lebih tinggi untuk kita capai 180 view, dan insyaAllah Cikgu Nunim akan sharekan tips berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda mempunyai sebarang soalan atau request pair untuk cikgu tengokkan, bolehlah tinggalkan di ruangan komen segera. Kalau lambat-lambat nanti takut tak sempat. Mat Memorex katanya follow Sifu. Follow pergi mana tu? Baik-baik, jangan follow ke arah lain pula. Bro Z katanya GBP JPY cikgu. Okay, GJ.
Okay, di chart ni saya buka GBP, GPY punya prediction lah. So kalau kita tengok sekarang, okay, kita pergi ke 4 hours. So 4 hours punya time frame, okay, ini okay, ini prediction yang saya boleh katakan untuk intraday. Saya jangkakan dia akan ada kenaikan untuk membuat wave B ke atas. So kalau kita zoom in kan lagi, sekejap kita zoom in kan lagi, kita boleh nampak at least dia sudah ada 5 wave down kat sini. 5 wave down di mana ini saya classify kan sebagai wave A. So saya menunggu 3 wave ke atas, 3 wave up yang dalam bentuk 1, 2, 3 lah, A, B, C. Sini A, B, ini C. Okay, sini okay, so kalau nak tanya zone-zone yang kita boleh sell, ini simple yang saya dah beritahu sebelum ni. Kita gunakan Fibo. So kita tandakan zone kotak merah di mana itu tempat kemungkinan berlakunya reversal. Okay, so itu di hour 1. Kemudian jangkaan selepas dia masuk ke zone-zone reversal ni, dia akan membuat penurunan sehingga ke panjang wave C, at least 5 wave down. 5 wave down. Ya, 5 wave down ke bawah, boy. Tapi kena pastikan B tu kena ada 3 wave up dahulu sebelum kita membuat sebarang sell position. So memang saya menunggu juga untuk sell DJ ni, tapi at least bagi dia naik 136 ke atas. At least 136, ni 135 saya jangka dia naik. Okay, kawasan sini lah. At least 136.10 dan ke atas, okay, baru saya akan membuat open position sell bagi GBP GPY. Okay, so saya nampak ada pilihan pair EU, boy. Pair EU permintaan daripada saudara Sam Rapar Sam. Okay, EU ni pun seingat saya sebelum PKP ni pun saya pernah nyatakan ketika itu ini adalah di dalam wave 2. Sekejap saya buka. Okay, kenapa di wave 2? Sebab di major time frame, di weekly dan monthly chart, kita boleh nampak jelas-jelas 5 wave up yang berlaku pada tahun ini. Kita boleh considerkan pada tahun 2000. Ini 5 wave ke atas, lepas tu dia turun ABC, X, ABC ataupun A berbentuk triangle, lepas tu dia turun C. Kemudian pada tahun 2017 tu kita nampak 5 wave up sekali lagi. So bila 5 wave up sekali lagi, yang akan berlaku selepas itu adalah correction mode. So semua ni, ini adalah correction yang turun tu. Okay. So untuk correction, okay. Semua ni adalah correction. So ini yang kita nampak, semua nampak ganas kan. So ganas ni dia bentuk apa sebenarnya, boy? Ganas bentuk behavior yang ganas ni kita boleh panggil bentuk impulsif. Ganas tu maksudnya dia naik dan terus naik yang tak berhenti lah, macam goal lah. So itu adalah major trend dia. So bila major trend tu, itu adalah impulsive wave. Okay, sebab sebagai contoh lah, ini 2017. Okay, major trend dia naik je.
sepanjang 1 tahun. So bermaksud itu adalah impulsive wave dan major trend bagi 1 tahun tersebut. So bila dia turun berbentuk macam ni, okey, ini adalah bentuk correction wave. Ini 2018 saya masih ada kiraan yang mengatakan ini adalah wave 1, wave 2. Tapi bila saya nak predict dia naik tu, saya tak pasti bila. Tapi kita tahu bila dia turunnya kita buy deep. Kita lebih prefer untuk buy deep lah. Okay. Sebab bila kita sebut correction wave, kita lebih prefer untuk follow major trend yang berlaku sebelumnya. Maksud dia di sini, correction wave memang current trend. Sebab tu kalau kita nak ride wave 3, kita masuk di penghujung wave C. Wave C tu di dalam correction wave. Okay, so bila di dalam correction wave, kita menunggu. Kalau keadaan sekarang, of course lah buy deep, betul tak? Betul. Itu konsep yang kena selalu amalkan, di mana kita menunggu peluang untuk ride major trend. So kalau dekat sini, kalau saya zoom lagi di daily, okay, kita boleh nampak ada bentuk 5 wave ke atas. Oh boy, 5 wave kat atas lah. Nampak tak, oh boy? Nampak je. Okay, so ini kalau kita zoom lagi, kita nampak wave refractor di dalam wave 3 ni. Okay, so ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. So macam goal tadi tu, kita kalau nak sell, okay, kita kena tunggu apa yang saya sebut seperti di goal tadi, di mana kita perlu menunggu ada A dahulu turun dalam bentuk 5 wave ataupun 3 wave down. Kemudian kita tunggu dia naik, barulah kita boleh sell di zone B. So possibility dia turun sekiranya ini dah habis, ending wave 5, dia turun dalam bentuk 3 wave. Okay, kena faham ABC ni dia takkan bentuk macam ni, dia akan turun jauh juga. Sebab apa? ABC ni adalah correction bagi keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, okay. So mana dia boleh, takkan dia nak sikit-sikit je. kalau dia naik macam ni kan, dia naik daripada 106 sampai 1000 pip, takkan correction dia 100 pip. So benda ni kena by logic, dia dah travel 5000 pip, takkan correction dia 300 pip sahaja. Betul. Kurang-kurang separuh aja. 0.5 tu boleh cecah bagi wave 2. I see. Okay. So apa yang kita kena faham tentang wave ni, Boboy? Wave yang mana cikgu? Apa-apa wave? Masa cikgu. Tak. Okay, apa yang kita kena faham tentang wave ni? Apa yang dia boleh membantu kita dalam trading? Even kita tak perlu jadi expert ataupun advance punya level, kita still boleh menggunakan konsep basic elite wave untuk menentukan major trend. Contoh macam tadi gold, okay, kan? EU yang kita baru saya baru explain ni tadi, di mana jelas-jelas ternampak pembentukan impulsive wave di dalam major trend lah cikgu. So kalau Boboy dah tahu major trend, so apa tindakan Boboy? Kalau saya tunggu dia punya correction wave aja. Macam mana major trend ni? Sebab okay, kita nak trade macam kita nak trade, of course kita nak profit, betul tak? Betul. Kita buy, kita mengharapkan market tu akan follow kita punya buy position. Betul. Akan naik lah. Okay, so
adakah major trend ni membantu? Maksud saya Membantu lah cikgu. membantu dari segi Kita nak determine trend. okay. So kalau major trend dia turun, Maksud dia dah start correction wave. tak, kalau major dia trend, adakah kita akan major trend dia turun, Okay. adakah kita berani Follow sell maksud cikgu. berani untuk buy? Tak. Kenapa? Sebab trend cakap dia tengah turun dan dia tak habis lagi impulsive wave tu. Tapi ramai je yang MC dengan gold. Sebab dia buy. Sebab dia buy. Tak maksud saya ramai je. Okey, naik sell. Maksud Terus saya, naik. Jangan lawan dia punya impulsive wave tu lah. Kalau dia tengah naik, pastikan dia habis dulu baru kita sell. Kalau dia tengah naik, tunggu dia habis dulu baru sell. Buy the dip. Sell ke buy? Tadi cakap sell ni buy. Kalau contoh macam gold kan. Okay, gold. Trend dia sekarang impulsive wave dia adalah naik, betul tak? Gold trend dia menaik. Impulsive Okey. wave. Kita jangan sell selagi impulsive wave tu tak habis. Okey, macam mana nak tahu impulsive wave tu dah habis? Sebab dia tak ada correction wave yang 3 tadi cikgu. Okey. At least dah ada 5 wave up lah. 5 wave up. Kan? At least Dalam impulsive wave tu at least dah ada 5 wave up yang okay. So of course bila kita lawan trend, okay, kena ada stop loss lah. Betul. Sebab kita tahu kita macam saya sebut tadi, kita api tengah laju, kan? So kita kena prepare, kena ada stop loss supaya kesemua kita punya modal tidak tergadai. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat menjawab soalan daripada Dr. Forex tadi, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. Saya agak tergapai-gapai sebab saya pun tidak mahir sangat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin try jawab, tinggalkan di ruangan komen. Kita tengok mana tahu tuan-tuan punya jawapan lebih baik daripada saya. Okey. Itu adakah kita dah selesai untuk pair Euro USD cikgu? No, okay, dah selesai. So key dia kat sini, apa-apa pair pun sama ada EU ke gold ke GJ ke GA ke, kita kena pastikan major trend dia terlebih dahulu. Betul. Okay, major trend di time frame yang besar, at least daily ke atas. Sebagai contoh GA kan, kalau kita tengok GA, apa yang berlaku kat GA, major trend dia macam mana? Jom kita buka. Kita buka GA. Kat GA. Okay. So dari April ini, selepas Brexit punya isu semua ni kan, nampak jarum-jarum semua ni, ini Brexit punya isu lah, betul tak? Betul. Okay. So kalau kita nampak selepas Brexit punya isu, apa yang berlaku? Turun dan terus turun sampailah kita boleh assume dia start daripada 2 April sehingga 22 Jun. So dia mengambil masa dalam 4 bulan. Okey, 4 bulan terus turun. Okey. So kalau sesiapa swing tu masih berada dalam keadaan negatif, siapa yang cuba pick bottom tu, adakah rasanya possibility dia berjaya tu tinggi? Rendah. Sebab dia buy, price turun, buy, turun lagi. Okay. So kalau dia dapat tepat, okay, contoh macam di sinilah, dapat tepat dia naik, okay, kalau dia close, alhamdulillah, dia dalam dia berjaya keluar dari market dalam keadaan profit. Okay. Kalau dia tak sempat, tengok dia masuk bulan April sampai sekarang masih float negatif. Okay, saya terpanggil untuk menceritakan kenapa kita perlu tahu major trend ni. Ada sebab apa? Baru ni ada bukan kenalan, ada rakan Facebook lah, dia bagi kepada saya satu akaun. Okay, saya nak komen pun, nak bagi idea pun, lidah saya kelu. Sebab apa? Contoh dia sell, saya bukan nak mempertikaikan cara dia trade, tapi dia punya konsep dia amalkan tiada stop loss.
Sebagai contoh, GU sekarang kita boleh tengok di price, tengok sekarang 1.2890. Kan? Okay. So saya tunjuk kat mana dia sell, nak tengok? Oh boy. Kat mana cikgu? Dekat bawah ni. Sebulan yang lalu, 1 Julai lah. Almost 1 month ago lah. Okay. So mungkin dia ada cara dia semua, mungkin tapi dia minta nasihat saya. So alang-alang tu pun sebab saya tak sempat nak bagi nasihat kat dia. Saya moga-moga kawan kita tu sedang menonton lah. So kenapa kita mengamalkan konsep open stop loss? Macam kalau kita perasan, kebanyakan yang ambil MC tu sebab dia ada stop loss lah. That's why dia MC. Kalau dia kena stop loss, dia tak MC. Betul tak Boy? Betul. So dia tak ada stop loss. So stop loss ni sebenarnya memang dia satu kepentingan kepada setiap trader, dan dia membunuh kita dalam senyap. Kita tak sedar. Sebulan kemudian baru kita sedar kita dah terjebak. So bila dia tunjuk kat saya, dia dah terjebak jauh 600 pip. So saya macam mana nak tolong ni? Boleh, kalau cikgu boleh kongsikan amount floating dia sekarang? 4 angka, 5 angka? Tak banyak. Tapi dari segi dia punya fahaman lah, dia biarkan sampai 600 pip. Itu yang pertama. Itu satu pair. And then dalam tu pun macam saya sebut, dia membuat konsep supermarket. Ini best beli, sana best beli, semua beli. So saya pun terkedu juga. Faham tak maksud saya kan? Maksud saya. So bila saya nak cakap ni, nak cakap tu semua, nak lock, bila nak lock terlampau banyak nak lock kan. So dia ambil masa. So bila dia tunjuk tu dia punya modal tu, dia dah melebihi 50% daripada modal. Maksudnya floating dia negatif 60% mungkin. Negatif 60%. So kalau tanya saya, dia turun, memang nak buat analisis tu, bila dalam keadaan macam tu, tak kira berapa amount, dia dah serabut sebab banyak sangat dia beli ni. Betul. Expired date pun dah nak sampai ni, mana satu nak buang tak tahu. Ada expired date je entry? Contoh, kau ni beli barang kat supermarket. Metafor. Beli barang kat supermarket ni, expired date ni. So kita tak tahu mana satu kita nak buang ni. So kita just tunggu sebelum dia busuk tu, maksudnya sebelum barang-barang yang kita beli ni busuk sampai habis semua, kita kena tunggu ketika yang sesuai untuk buang secara totally, semua buang. Maksudnya kalau tadi negatif 60%, negatif 30% ke 40%, buang je lah. Daripada you serabut, menyerabutkan kita punya pemikiran, mungkin akan bagi impact kepada kesihatan, kita punya pekerjaan, kita punya pergaulan. So balik kita settlekan semua, kita buka buku baru. Itu je solution yang terbaik. Sebab apa? Kalau satu pair tu mungkin kita boleh mengamalkan konsep hedging. Betul. Kan? Tapi kalau dah banyak sangat satu pair, dia kadang-kadang macam saya sendiri yang tak ada kaitan pun, saya tengok pun dah, ini merah, ni biru, ini merah, ni biru. Birunya sikit, merahnya banyak. So itulah sebab kita kena tahu major trend. So bila kita tahu major trend, first kali major trend dan stop loss lah. So bila kita tahu major trend, dia dapat mengelakkan kita daripada tersilap langkah. Kalau macam tadi saya sebut, kalau nak sell gold, at least dia kena ada stop loss. Kan? Impulsive wave, major trend dia tengah naik, naik. Impulsive wave, kita kena tahu. So itu nasihat untuk kawan kita. So saya bukan, tak ada niat untuk memburuk-burukkan sesiapa, cuma konsep ni kita tak boleh amalkan
Sebab kalau kita amalkan dan kita masih tak boleh buang tak boleh amalkan stop loss. Okey, tak boleh amalkan stop loss tu, itu memang cukup membahayakan kita punya account. Even sebab ada setengah orang akan cakap, cikgu saya letak stop loss, price kejar stop loss saya, lepas tu dia follow saya punya position. Itu yang selalu takut, kan? Takut rugi. Itu key dia, takut rugi. Tapi kita kena ingat, kita sebagai trader ni memang dia akan bermain dengan untung rugi. Betul? Itu business, nature business. Forex trader memang terpaksa terima. Okay, so back to apa tadi? Tadi kita EU dah settle cikgu. Sebab cikgu pergi tukar EU tadi dah. Okay, dah settle. Kita tengok balik dekat komen. Okay, saya ada satu komen daripada Nawawi Ahmad. Katanya macam mana nak PM. Repair account cikgu. Baru tu kata saudara Fikri Sharif, dia boleh PM saya dan PM Investor Password. Kita sama-sama tengok secara live. Cikgu akan beri nasihat. Sama ada minggu ni atau minggu depan. Betul. Sebab minggu ni pun saya sebagai technical assistant terpaksa ganti host, jadi mungkin kita tak cukup tangan lah. Tapi kalau nak cikgu tengokkan sekarang boleh, mungkin kita akan bincangkan di minggu hadapan. Just PM saya lah. Okay. Investor password anda. Alright. Okay, so berbalik pada GA ni. Saya suka GA ni sebab dia dah almost 5 wave down ni. Kalau tengok ini ada dua possibility di current cycle wave ni. Okay, kalau tengok sini sini. Okay, sini jadi persoalan, sama ada sini dah habis 5 ataupun ini last fine wave 4. Apa yang saya nampak kat sini, ini 3 wave ni. Okay, so ini 3, ini sama ada 3 ataupun 5. So 3 ini zone kotak ni, saya jangkakan dia akan berlaku reversal turun untuk final wave 5. So untuk GA ni memang saya tunggu kat sini. Saya ada sell GA ni minggu lepas dengan minggu ni, and then saya dah close position. Saya punya ada copy trade pun saya dah cut loss $2 je. Tapi still rugi. Betul. Kan, kita kena accept rugi $2. Kalau saya tak cut loss, dia naik ni baru $30 boleh rugi. Sebab tu kita kena terima, accept kerugian. So di sini saya jangkakan dia akan ada turning point. Untuk kalau sekiranya betul jangkaan saya, untuk final wave 4 complete daripada daripada atas ni, ini wave 4 habis ni, tu saya tarik panjang ke sini, bukan kat sini, kat sini. So bila dia dah break ni, okay, memang cantik, di mana kita kena tunggu sikit lagi 5 wave down dia turun. Tapi dalam kotak ni memang saya akan prepare untuk masuk lah. Ini at least 81 ke atas. Okay, 8100 ke atas tu baru saya akan consider untuk masuk position. Okay. Okay, dan di 4 hours saya akan pastikan kenaikan ni berbentuk 5 wave. Itu sekarang ni dah nampak 1, 2, 3, 4. Kan, Boy? Betul. Ini 5, tapi mungkin dia tak siap lagi. Kenapa saya nak tunggu 5 wave? Dia ada simbolik kat situ. Kenapa simbolik? Kenapa kita kena tunggu 5 wave? Sebab first kali, kalau ini adalah wave C, dia mesti 5 wave. Kan, wave 4 tadi, kalau ini jangkaan saya, ini A, B, C, ini mestilah 5 wave. Dan yang kedua, kalau ini adalah dia dah habis ending, contohlah, kalau ini dah wave 4, ini dah wave 5, so ini wave 1, dah cukup 5 wave. So saya punya peluang tinggi masih ada untuk dia buat ABC turun juga. Okay.
walaupun counting berbeza. Kan? Yang tadi tu 4 kat sini, 5 kat sini, sama je lah cikgu. turun juga. Tapi dia turun dalam bentuk 5 wave. Saya tak kisah dia nak buat wave apa. Janji saya punya position tu dia turun profit. Betul. Itu zon jangkaan untuk reverse cikgu. Baik. Adakah kita nak tengok pair lain daripada komen cikgu? Sekejap, kita tengok ada komen pair apa lagi. Hakim kata pair EU dah ke cikgu? Dah. Nanti Dah tengok tadi. ulangan. Kita dah ulas tadi EU. Tadi ada yang awal-awal tadi ada minta GU. Dia katanya dia tengah hold 200 USD float. Halim Aris. Okay, so untuk GU ni kita pergi pada time frame yang besar. Okay, GU ni saya jangka kan C naik sampai atas lagi ni. Atas lagi A, B, C naik sampai atas ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni dia bergantung kepada kita pergi ke dollar index. Dia bergantung kepada kekuatan ataupun kelemahan pada mata wang USD lah. Sebab kalau kita tengok satu boleh dikatakan bukan GU saja yang naik. Semua USD kena tapau. EU naik, GU naik, AU naik, apa lagi, NU naik, semua USD lah. USD Kanada turun. Betul tak? USD turun. Kita tengok dollar index punya clue apa dia nak bagi. Ini saya dah tanda ni 0.618 ni. Dia dah break juga. Okay, kita pergi pada weekly. Okay, ini weekly. So di weekly kalau tengok kenapa saya letak A ni sebab dalam ni ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak Babai? Nampak? So saya letak A kat sini. So A ni tak semestinya habis kat sini lagi. So ini adalah 5 wave. So dalam final wave ni 1, 2, 3, 4, 5. Final wave ni tak ada nampak wave 4 lagi. Maksudnya dia turun je. Macam gold sekarang ni naik je kan. Sekarang ni pun sama juga dengan dolar. Di daily punya time frame, jadi kalau kita tengok turun je. So mungkin akan ada retracement sikit. So bila ada retracement sikit, GU dia akan turun balik, and then kemudian dia akan naik semula. Dan di dollar index pun dia akan membuat last wave 5 down. Okay, selepas cukup 5 A ni barulah dia akan naik B. So ketika itu GU pun dia akan turun sementara. Sebab apa sementara? Sebab untuk jangkaan ini first draft. Maksudnya rangka pertama saya jangkakan ini dollar index punya chart. Dia membentuk A, B, C, D, E punya pattern. So benda ni akan ambil masa. Dia akan main tinton-tinton situ je. Okay, sebab sebelum ni ini adalah impulsif. So sekarang tengah correction. Correction dia tinton situ je lah. Masuk tinton situ, tapi index ni dia tengoklah dia punya pergerakan dia tidaklah begitu laju. Okay. Kan, tapi bila dia lemah dia akan impact semua mata wang. So that's why GU ni saya jangkakan dia masih ada ruang untuk naik. That's why saya letak C kat atas tu. So bila saya kira ini A, B, ini possible C. Sebelum dia akan ada penurunan di time frame 4 hours. Okay, so pair apa bagi last kita nak? Okay, since kita pun ada 6 minit saja lagi tinggal untuk segmen Tanya Dr. Forex ni. Tadi saya nampak ada EG.
ada yang EG ke EJ ke? EG atas sekali tadi. Okay. So daripada saudara Muhammad Zulfakar, antara orang terawal komen tadi, dia minta cikgu ulaskan ini ketika kita PKP ni. Boboy. lama Zon kuning ni. Kan kalau Boboy ingat dia cakap nak naik. Betul, sebulan tak naik ni. EG Dan kita pun aware EG ni dia pair dia memang slow movement, lemah lembut je nak naik dia ataupun dia nak turun. So memang dia akan mengambil masa ini bulan 4 sampai bulan 7. Kan? Dia bergerak berapa banyak je Boboy? 86 500 je. Okey. 500 pip naik. Okay, so kalau kita tengok kat sini daripada overall dia, daripada atas ke bawah, nampak kenaikan. Lepas tu dia buat correction, impulsive correction. So yang ni nanti impulsive, dia akan buat correction. So ini zone saya jangkakan dia akan turun untuk melengkapkan correction punya wave. So dalam ni A, B, C, ini 5. So masuk kat sini, saya jangkakan ini untuk sebulan 2 bulan akan datang. Inilah targetnya 5 ni lah. Okay. So sebelum dia sampai kat sini, macam kat sekarang ni, sebelum dia naik sampai kat sini dah, dia akan membuat correction macam sekarang kat sini. A, B, C. Ini wave 2 ni. So ini 1, 2 dalam wave 5. So kalau saya lukis kat sini, ini adalah 1, 2, 3. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Bye-bye. Okey, untuk PEG. Okay. So kalau saya nak simpulkan, saya masih jangkakan kekuatan GBP tu masih ada lah. Masih ada. Terutama untuk EG ni sekarang, dia akan turun untuk wave C down. Okay, dalam bentuk 5 wave down lah. So bermaksud GBP akan kuat. So GU tadi pun saya jangkakan dia akan naik. So GBP akan kuat juga. GA tadi pun saya jangkakan ini untuk intraday. Untuk intraday. Mungkin sehari ataupun besok, lusa dia akan berlaku bergantung pada pairs. Ada macam GA, GN tu pergerakan dia sekejap je. So macam GA pun kita jangkakan dia akan naik. So menunjukkan GBP akan kuat. Saya jangkakan sebab saya menunggu dan saya mengharap GBP kuat lah. Sebab saya nak tunggu sell untuk GA tadi. Dan zone kotak merah ni saya tunggu untuk buy position untuk EG. Alright. Okay. So kita dah pun sampai ke penghujung segmen. Terima kasihlah kepada mereka yang sudi singgah ke segmen kita pada malam ini. Kita average peak dalam 100 belas juga tadi. Terima kasih sekali lagi kerana sudi sertai segmen kita pada malam ni. Sebelum kita tutup segmen, cikgu ada apa-apa kata terakhir? Since kita pun nak raya hujung minggu ni. Boboy balik raya kat mana? Saya balik Manjung cikgu, Manjung Perak. Saya nak ikut pergi Manjung boleh? Boleh. Betul ni? Naik MERS. Jangan sebut pasal kereta lah. Saya nak ikut pergi Manjung je. Nak buat apa cikgu kat Manjung? Manjung kat mana? Saya Setiawan? kat Lumut. Lumut. Oi, okey tu. Bila nak balik? Hujung minggu. Okey. Nanti kita lepas segmen kita sembang. okey. Alright. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar setia CTC FM. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi bila Boboy? Minggu hadapan seperti biasa. Minggu hadapan. So Raya balik hari apa? Raya hari Jumaat. So Isnin tu buka lah. Isnin buka. Kena balik lah ni. Kena balik lah. Okay. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ni itu jadual kita. Kalau ada apa-apa perubahan, kita akan maklumkan di Facebook page CTC FM. So make sure untuk like dan on notification supaya anda tidak ketinggalan apa-apa maklumat dan informasi. Sekali lagi terima kasih.
akan sertai. Mungkin ada yang nak tahu, nak try teknik lain, esok kita akan bersama dengan Cikgu Hazlan yang akan membincangkan pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknikal PBMA 10.30 malam juga bersama saya dan juga Cikgu Hazlan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.